ketaksamaan linear. Okey, jadi cikgu harap masing-masing boleh salin apa yang cikgu nak cuba tulis dekat depan. Okey, jadi untuk yang beragama Islam, sebelum cikgu terus lagi jauh, kita akan buka kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okey, jadi hari ini kita nak teruskan kepada kita punya subjek ataupun kita punya topik, iaitu tentang ketaksamaan linear. Okey, ini adalah ketaksamaan linear. Okey, jadi cikgu akan tunjukkan dekat depan apa yang kita kena faham dalam ketaksamaan linear ni. Okey, ni set ni cikgu ajar budak form 4. Okey. Jadi, kita pergi kepada ketaksamaan linear. Apakah yang dimaksudkan dengan ketaksamaan? Okey, apa yang dimaksudkan dengan ketaksamaan? Okey, kamu kena faham, cikgu terang daripada asas, kod-kod ada yang kurang jelas. Ketaksamaan ni membawa maksud apa? Okey, kalau cikgu cakap, kamu dalam sistem persamaan. Kita cakap dalam sistem persamaan, kita pergi terang dulu. Sistem persamaan, sistem persamaan, dia ada 3 bahagian. Dia ada 3 bahagian. Ada 3 bahagian. Boleh nampak ke skrin cikgu ni? Ke lag? Boleh. Boleh. Okey, bagus. Bahagian yang pertama kita cakap bahagian kiri. Bahagian yang kedua kita cakap di bahagian tengah. Dan bahagian yang ketiga kita cakap di bahagian kanan. Apa tu contoh dia? Contoh cikgu cakap, apa? 7 tambah 3 sama dengan 10. 7 tambah dengan 3 sama dengan 10. Jadi, mana bahagian kiri? Kamu nak faham kiri dengan kanan tu macam mana? Kamu kena faham dekat mana tengah dia. Jadi, sama dengan ni adalah bertindak sebagai di tengah. Dia bertindak sebagai di tengah-tengah. Okey. Ya, ada kawan-kawan nak masuk. Ya. Okey. Jadi, sama dengan ni bertindak sebagai di tengah. Mana kiri dengan kanan? Kiri itu adalah di sini. Ini adalah di bahagian kiri dan ini adalah di bahagian kanan. Kamu dah faham 3 benda tu. Kiri, tengah dengan kanan. Jadi, kalau biasanya kita cakap, 5 tambah 2. 5 tambah 2 sama dengan 4 tambah 3. Okey, ini bahagian kiri kita. Ini adalah bahagian kiri. Dan ini adalah bahagian kanan. Okey, tolong cikgu masing-masing tekan kalkulator. 5 tambah 2 dapat berapa? 5 tambah 2 dapat berapa? 7. 7. Pandai. Sama dengan 4 tambah 3 dapat berapa? 7. 7. Jadi bila kiri, nombor dekat kiri dengan nombor dekat kanan sama, kita pakai simbol sama dengan. Sekarang ni kita punya tajuk, kita bercakap tentang ketaksamaan. Kita bercakap tentang satu nombor yang kalau kamu baca dekat sini, nombor tu dia cakap apa? Tak sama. Tak sama apa? Tak sama di bahagian kiri dia dengan kanan dia. Kita tak sama di bahagian kiri dengan kanan. Contoh. Cikgu tunjuk pula. 4 tambah 6 sama dengan 7 tambah 5. Okey.
Masing-masing boleh cuba tekan kalkulator. 4 tambah 6 dapat berapa? 4 tambah 6. 10. Okey, kita dapat 10. 7 tambah 5 dapat berapa? 12. 12. Jadi kamu tengok, ini bahagian kiri. Ini adalah bahagian kiri. Sekarang ni bahagian kanan. Sekarang 10 dan 12 tu dia tak sama. Jadi bila tak sama, kamu tak boleh pakai sama dengan ni. Kamu tak boleh pakai sama dengan ni. Jadi kita kena pakai apa? Inilah simbol ketaksamaan kita. Daripada sinilah bila wujudnya nombor di kiri dengan nombor di kanan dia tak sama. Jadi bila dia tak sama, kita ada dua benda yang kita kena pakai, sama ada dia pandang kanan ataupun dia pandang kiri. Kalau dia pandang kanan, kita cakap dia lagi besar. Kalau kita cakap dia pandang kiri, kita cakap dia lagi kecil. Dia lagi besar dan lagi kecil. Jadi 10 dengan 12 barulah kamu boleh masukkan 10 lagi kecil daripada 12. Jadi dekat sini barulah betul. Kalau kamu letak 10 sama dengan 12, salah. Jadi dekat sini barulah dikira full mark. Barulah dikira jawapan kamu tu betul. Sampai sini boleh jelas ke semua? Jelas. Okey, bagus. Yang lain, mana suara? Cikgu tak dengar suara. Yang lain jelas ke sampai sini? Jelas. Okey. Bagus. Itu adalah tentang ketaksamaan. Okey, jadi cikgu Cikgu. teruskan. Ya? Cikgu. Ya? Tajuk ni masuk exam ke? Tajuk ni tak. Ujian nanti ada masuk. Ada masuk. Jangan risau. Dia ada bahagian algebra juga. Ingat semua bab dia ada algebra. Jadinya kalau kita rasa algebra kita tak kukuh, kamu takkan power semua bab. Ingat tu cakap cikgu. Jadi sebab itulah cikgu buat ujian algebra. Okey. Jadi cikgu teruskan untuk tajuk ni. Cikgu teruskan untuk tajuk ni. Yang pertama sekali, cikgu nak kamu ingat balik macam mana kita nak tahu mana satu lagi besar, mana satu lagi kecil. Okey, walaupun cikgu dah ajar minggu lepas, cikgu ambil masa untuk recap balik. Okey, kalaulah simbol tu pandang kanan ke, pandang kiri ke, dia ada dua bahagian. Yang pertama kamu tengok bahagian yang terbuka ni. Ni bahagian terbuka Ni bahagian terbuka yang warna biru. Kalau bahagian terbuka mesti simbol nombor yang duduk dekat bahagian terbuka. Nombor yang menghadap kepada bahagian yang terbuka mesti nombor besar. Mesti nombor besar. Kalau dia terbuka belah sana pula, mesti nombor besar. Mesti nombor besar dekat sini. Kamu kena ingat tu. Dia tak kisah dia pandang kiri ke, pandang kanan ke, bahagian yang terbuka tu mesti nombor besar. Dan dia ada bahagian yang tertutup. Mana yang warna hijau tu? Mana yang warna hijau ni? Jadi bahagian yang tertutup ni kita cakap apa? Dia nombor kecil. Iaitu cikgu terangkan dia adalah nombor kecil. Cumanya beza dia kalau dia pandang kanan, kalau dia pandang ke arah kanan, kita baca dia macam mana? Kita baca dia lagi besar. Ingat tu, kalau ke kanan dia lagi besar. Tetapi kalau simbol ni kita nampak dia anak panah dia menghala ke kiri, ini kiri, kiri, kita cakap dia lagi kecil. Ingat ni nota daripada cikgu. Mana satu lagi besar dan mana satu lagi kecil. Salin. Sempat salin tak tu? Sempat. Okey, yang lain sempat salin tak? Sempat. Okey, bagus. Ashraf Irfan dah salin dah? Tengah salin je. Okey, baik. Lepas ni kita nak buat latihan. Okey. Habis Okey. Jadi cikgu teruskan dengan homework. Kita teruskan dengan homework. Ramai yang masih tanya cikgu mana lagi besar, mana lagi kecil. Sampailah
Cikgu buat penjelasan untuk homework. Tapi hari ni petang ni cikgu akan jelaskan lagi macam mana nak jawab homework tu. Okey, jadi kita tengok kepada soalan A. Okey, kamu nak tahu nombor mana lagi besar dengan nombor mana lagi kecil? 5 dengan 4, mana lagi besar? Mana lagi kecil? 5 ke 4? 4. Ha? 4 lagi kecil, 5 lagi besar. 4 lagi kecil. Okey. Jadi A ni kamu nak buat soalan kata isi tempat kosong dengan simbol lagi besar. Macam mana cikgu tahu dia lagi besar? Sebab dia pandang kanan. Ataupun kita cakap dia lagi kecil. Macam mana cikgu tahu dia lagi kecil? Sebab dia pandang kiri. Jadi A, untuk A, kamu cari mana satu nombor yang besar? 5 ke 4? Mana lagi besar? 5. Yang lain cikgu tak dengar suara. 5 ke 4 lagi besar? 5. Okey. Jadi bila 5 tu lagi besar, pastikan yang bahagian terbuka tu menghadap nombor 5. Jadi itu kita baca dia. Kita baca 5 lagi besar dari 4. Itu cara dia. Okey, seterusnya cikgu terangkan pula untuk B ni. Ramai yang tak faham. Okey, sekarang cikgu soal kamu semua. 3/5 dengan 5/8, mana lagi besar? Macam mana kita nak tahu 3/5 ke 5/8 lagi besar? 3/5 lagi besar. Macam mana Arisha tahu tu 3/5 lagi besar? Bahagi. Iya, kita bahagi. Pandai Arisha, pandai Aina. Okey, jadi tengok ni, kita ada nombor 3/5. Maksud dia dekat sini adalah 3/5. Okey, cikgu tunjuk satu-satu ni. 3/5. 3/5 membawa maksud 3 bahagi 5. Dekat sini kita boleh terus tekan kalkulator. 3 bahagi 5, kamu akan dapat 0.6. Nombor yang kedua pula adalah 5/8. Cikgu tulis 5/8. Ambil nombor atas, bahagi nombor bawah. 5 bahagi 8. Bila kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat 0.625. Jadi bila dia dah dalam keadaan perpuluhan, senanglah sikit kita tengok nombor tu lagi besar ataupun nombor tu lagi kecil. Jadi nak baca macam mana? Kita baca daripada kiri ke kanan. Kita baca nombor perpuluhan tu nombor mana lagi besar dari kiri ke kanan. Kiri ke kanan. Ni kosong. Atas kosong, bawah kosong. Jadi sama. Kita teruskan dengan nombor yang seterusnya. Atas 6, bawah 6. Sama. Kita teruskan dengan nombor yang seterusnya. Kosong ni macam mana cikgu? Kamu boleh tambah kosong. Kosong dengan 2. Mana lagi besar? Kosong ke 2? 2. Ya, 2 lagi besar. Jadi 5/8 lagi besar daripada 3/5. Jadi simbol tu macam mana? Yang bahagian terbuka tu mesti menghadap 5/8. Itu cara kita nak isi. Itu cara kita nak isi. Tapi cara kita nak baca daripada kiri ke kanan macam mana? Kita baca macam ni. 3/5 adalah bila simbol ni pandang kiri, kita cakap apa? 3/5 lagi kecil dari 5/8. Itu cara baca. Yang ni cara nak isi simbol. Kamu tengok nombor mana lagi besar. Nombor yang besar mesti berhadapan dengan yang bahagian terbuka tu. Jelas ke sini semua? Boleh faham ke? Boleh. Okey, bagus. Kemudian, cikgu pergi kepada soalan C. Soalan yang terakhir. Soalan C ni integer. Cikgu tunjuk. Okey, soalan C. Bila kita tengok kepada soalan C, negatif 9 dengan negatif 10, mana lagi besar? Negatif 9. Ya. Dan pastikan yang bahagian terbuka tu dipandang negatif 9. Ini bahagian terbuka. Jadi bila dia bahagian terbuka tu pandang ke kanan, dia pandang kanan, kita baca macam mana? Negatif 9 lagi besar, lagi besar dari
negatif 10. Macam mana cikgu tahu dia lagi besar ke lagi kecil? Ingat, kalau dia pandang kanan, kita cakap dia besar. Kalau dia pandang kiri, kita cakap dia kecil. Itu tips dia. Sekarang 1.9 dengan 1.7. Ni nombor 1, dia sama. Sekarang 9 dengan 7, 9 lagi besar. Jadi kita pastikan bahagian terbuka tu menghadap 1.9. Jelas ke? Jelas. Okey, bagus. Jadi baca macam mana? 1.9. Bila kita nampak simbol ni lagi besar, pandang kanan maksudnya dia lagi besar. 1.9 lagi besar daripada 1.7. Tu cara dia. Okey, kemudian cikgu pergi kepada kod-kod ada yang tak faham tentang penerangan homework tu. Dekat sini cikgu akan tunjukkan. Mula-mula kita jadikan dia pecahan. Pecahan tidak wajar. Tengok ni. 1 1/2. Nak jadikan pecahan tak wajar tu macam mana? Darab bawah tambah atas. 2 darab 1 dapat 2. Tambah 1 dapat 3. Jadi kita dapat pecahan yang warna biru adalah 3/2. Jadi daripada 3/2 step dia sama macam dekat sebelah kiri. 3/2 nombor atas bahagi nombor bawah. 3 bahagi 2. Okey, bila kita tekan kalkulator. 3, kamu tekan 3 bahagi 2 kita dapat 1.5. Itu nombor, itu nilai untuk warna biru. Untuk nilai warna hijau, macam mana nak buat? 1/3. Darab bawah 3 darab 1 dapat 3. Tambah atas 3 tambah 1 kita dapat 4. Jadi kat sini kita dapat 4/3. Nombor atas bahagi nombor bawah. 4 bahagi 3. 4 bahagi 3. Kamu tekan kalkulator kamu akan dapat 1.33333. Jadi nak tengok nombor perpuluhan tu mana satu lagi besar, pandang ke kanan. Pandang daripada kiri ke kanan. Kita baca satu-satu. Nombor yang pertama 1. Atas 1, bawah 1. Nombor yang kedua, atas 5, bawah 3. 5 dengan 3, mana lagi besar 5 dengan 3? 5. Ya. Jadi, bila 5 lagi besar, pastikan yang terbuka tu menghadap kepada 1/2. Jadi cara tulis macam mana? Cara tulis dia 1/2 lagi besar. Lagi besar dari 1/3. Ini jawapan untuk penulisan dia. Jawapan untuk penulisan dia. Jelas ke untuk soalan E? Boleh faham semua? Boleh. Okey, bagus. Okey, sekarang ni sekarang ni yang ni sama juga 8.05 dengan 8.15. 8.15 lagi besar sebab dia ada 1 sini kosong. Jadi 1 lagi besar daripada kosong. Okey. Jadi kita akan teruskan kepada sesi pembelajaran kita. Jadi kamu kena tengok dekat depan. Kamu tengok dekat depan, cikgu nak tunjuk beberapa simbol. Okey. Jadi cikgu nak pakai huruf dah sekarang ni, iaitu tentang algebra. Okey. Jadi bila cikgu nak mula pakai huruf, kamu nak kena kenal simbol ni. Kalau cikgu cakap X lagi besar daripada 5, maksudnya berapakah nilai-nilai yang mungkin untuk X tu? 1. Mula dengan nombor apa, Arisha? 1. 1 salah. Kalau cikgu gantikan 1 dalam 5, 1 dalam 5, nampak ni simbol ni. Yang ternganga tu menghadap X ke menghadap 5? Menghadap X. Jadi, X tu lagi besar daripada 5. X tu kamu kena pilih satu nombor yang lagi besar daripada 5. Barulah betul. Sebab tu cikgu ajar tadi. Yang bahagian tenganga, yang bahagian terbuka tu pandang X sekarang ni. Jadi pastikan nilai X tu mesti lagi besar daripada 5. Jadi cikgu boleh isi dengan apa? Cikgu X tu boleh jadi 6. Kalau cikgu gantikan 6 ke dalam 5,
Maksudnya 6 lagi besar daripada 5. Betul? Dan terus membesar. Kenapa dia terus membesar? Sebab dia pandang kanan. Bila dia pandang kanan, dia cakap X lagi besar dari 5. Jadi 6 boleh isi dekat situ, 7 boleh isi dekat situ, 8 boleh isi dekat situ dan seterusnya. Cikgu tak faham lah. Maksud cikgu kalau cikgu gantikan nombor 6 ni ke dalam nombor X, dia akan jadi macam ni. 6 lagi besar daripada 5. Betul ke 6 lagi besar daripada 5 tu? Betul. Okey. Betul. Kalau cikgu gantikan 7 pula, 7 lagi besar. Cikgu gantikan 7 dalam X. 7 lagi besar daripada 5. Betul ke 7 lagi besar daripada 5? Betul. Betul. Kemudian 8 ni cikgu gantikan ke dalam X. Cikgu gantikan, cikgu akan dapat 8 lagi besar daripada 5. Betul ke 8 lagi besar daripada 5? Betul. Bagus. Yang lain boleh faham ke? Boleh. Okey. Okey, seterusnya. Ini simbol yang pertama. Kenapa, apa nama simbol ni? Nama simbol ni adalah lagi besar. Lagi besar. Simbol yang kedua adalah X lagi besar dan sama dengan 5. Ni, dia ada misai dekat situ. Kod-kod kan yang lelaki dia ada misai dekat situ. Ada misai ni maksudnya apa? Misai ni maksudnya adalah gabungan daripada simbol lagi besar dengan sama dengan. Jadi kalau beza dia yang dekat atas dengan yang bawah ni apa? Yang dekat atas dia lagi besar saja. Tapi yang lagi bawah dia mula dengan X sama dengan 5, X sama dengan 6, X sama dengan 7 dan dia terus membesar. Dia macam mana tu? Jadi dekat sini kita baca dia macam mana? Tengok warna 6, warna 5 ni. Warna hijau ni. Cikgu gantikan 5 ke dalam X, cikgu akan dapat 5 lagi besar dan sama dengan 5. Dikira betul. Sebab apa? Sebab dia ada sama dengan. Untuk 6. Cikgu gantikan pula nombor 6. 6 ni cikgu gantikan ke dalam X. 6 lagi besar dan sama dengan 5. Betul lah sebab dia makin besar. Makin besar daripada nombor 5 tu. Okey, seterusnya 7 ni cikgu gantikan ke dalam X. Cikgu akan dapat 7 lagi besar dan sama dengan 5. Betul juga. Sebab apa? Selagi nombor tu dia lagi besar daripada nombor 5, dia dikira betul. Jadi dekat sini simbol ni apa kita panggil? Simbol ni beza dia dekat atas tu kita panggil betul dah. Dia sama betul lagi besar. Cumanya kita cakap dia tambah sikit dan sama dengan. Inilah simbol yang pertama, ni simbol yang kedua. Jelas ke semua? Jelas. Okey, bagus. Okey, lepas ni kita nak buat latihan ni. Lepas ni kita nak buat latihan ni. Okey. Kemudian cikgu akan tunjukkan pula simbol yang ketiga. Tadi kalau kita tengok simbol ni dua-dua pandang kanan. Yang ni pandang kanan, yang ni pun pandang kanan. Sekarang cikgu buat pandang kiri. X pandang kiri 5. Jadi bila dia pandang kiri, kamu tengok bahagian terbuka tu. Simbol ni bahagian terbuka ni menghadap X ke menghadap 5? 5. 5. Jadi pastikan 5 lagi besar daripada X. Sebab apa? Sebab yang bahagian terbuka ni menghadap nombor 5. Jadi pastikan nombor 5 nilai dia lagi besar daripada X. Jadi apa nilai yang boleh kita gantikan ke dalam X? Kita boleh gantikan dengan nombor 4. Kita boleh gantikan. Bila dia pandang kiri, maksudnya dia makin kecil. Kita boleh gantikan dengan 3. Kita boleh gantikan dengan 2. Dan seterusnya. Apa maksud cikgu ni? Cikgu buat X banyak ni. Okey, maksudnya kalau cikgu gantikan 4 ke dalam X, cikgu akan dapat 4 lagi kecil daripada 5. 4 lagi kecil daripada 5. Betul ke 4 lagi kecil daripada 5? Betul. Tu maksud cikgu. Seterusnya kalau cikgu gantikan 3 ni ke dalam X, 3 lagi kecil daripada 5. Betul ke 3 lagi kecil daripada 5?
Betul. Bagus. Okey, 2 cikgu gantikan ke dalam X. 2 lagi kecil daripada 5. Betul ke 2 tu lagi kecil daripada 5? Betul. Bagus, pandai. Jadi simbol untuk nombor 3 ni kita cakap apa nama dia? Kita cakap dia adalah simbol lagi kecil. Itu adalah simbol nombor 3. Dan akhir sekali simbol nombor 4, X. Lagi kecil dan sama dengan 5. Macam mana kita nak buat ni? Ingat cakap cikgu, bila dia ada misai dekat bawah sebenarnya dia adalah gabungan lagi kecil dan sama dengan. Jadi bila dia ada sama dengan, tak kisahlah dia makin besar ke makin kecil ke, kamu kena samakan dengan 5 dulu. Sebab apa? Sebab dia ada simbol sama dengan. Jadi dan seterusnya dia makin kecil. Sebab apa? Sebab dia pandang kiri. Jadi bila dia makin kecil 5, makin kecil terus 4, makin kecil terus 3. Jadi cikgu gantikan 5 ke dalam X. Bila cikgu gantikan, cikgu akan dapat X. Silap. Cikgu akan dapat 5 lagi kecil dan sama dengan 5. Betul juga. Betul. Sebab apa? Sebab dia ada sama dengan ni. Yang kemudian, cikgu gantikan pula dengan nombor 4. 4 lagi kecil dan sama dengan 5. Betul juga. Dan akhir sekali, cikgu gantikan 3 ke dalam X. 3 lagi kecil dan sama dengan 5. Dikira sebagai betul juga. Jadi untuk nombor 4 ni apa nama simbol dia? Nama simbol dia adalah lagi kecil. Lagi kecil dan sama dengan. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Boleh. Yang lain mana cikgu nak dengar suara? Ramai sikit. Jelas ke? Jelas. Jelas. Okey, bagus. Sempat salin tak semua ni? Sempat. Okey, kena sempatkan salin tu sebab cikgu nak teruskan dah. Okey. Okey, cikgu nak teruskan dah, Okey. Jadi cikgu akan teruskan. Cikgu akan teruskan masuk kepada graf, Kod-kod ada yang confuse sebab graf tu cikgu ulang tunjuk last kali. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Darren, jelas ke Darren yang cikgu ajar kat depan ni? Boleh faham ke Darren? Darren, boleh faham ke Darren? Apa? Faham ke? Tak dengar? Alamak, tak ada. Okey. Kalau tak faham, bagi tahu cikgu yang mana, Okey, untuk siapa-siapa yang tak faham, nak lagi faham, boleh tengok dekat depan. Kita akan aplikasikan graf ni. Kita akan aplikasikan graf ni. Okey, apa graf dia? Okey, kamu tengok ni graf ni. Ni graf ni. Jadi dalam graf ni, kamu tengok dekat depan, kita akan buat sama-sama. Iaitu cikgu akan teruskan kepada soalan nombor 1. Sempat print tak soalan graf ni? Sempat. Okey, bagus. Okey, masing-masing tengok kepada soalan nombor 1. Okey. Jadi cikgu tunjuk untuk simbol, bila kita nak masukkan ke dalam graf, apa maksud graf ni? Sabar cikgu ajar. Bila simbol dia lagi besar ke, lagi besar dan sama dengan ke, dua-dua ni pandang kanan. Dua-dua pandang kanan. Bezanya kalau dia lagi besar sahaja, bulatan dia kosong. Kalau dia ada sama dengan, kita hitamkan dan kita pandang kanan. Kalau dia pandang kiri, maksudnya dia lagi kecil. Maksudnya beza dia dekat sini dia pandang kiri. Beza dia dekat sini adalah kalau dia pandang kanan, maksudnya dua-dua ni mesti ke kanan. Mesti pandang kanan. Tapi kalau dia pandang ke arah kiri, iaitu ke sana, dia punya anak panah mesti pandang kiri juga. Seterusnya, kalau dia ada sama dengan, dia ada misai dekat bawah, kamu kena hitamkan.
Kalau dia ada misai dekat bawah, kamu kena hitamkan. Okey, jadi ni nota daripada cikgu sebelum cikgu teruskan kepada graf ni. Okey, cikgu nak teruskan dah ni. Boleh ke cikgu teruskan ni? Boleh. Okey. Jadi, bila cikgu cakap X lagi kecil dan sama dengan daripada 1, kamu tengok ni. X lagi kecil dan sama dengan 1. Jadi, sama dengan ni dia pandang kiri. Okey, betul dah dipandang kiri. Dan sama dengan, maksudnya kamu kena hitamkan. Hitamkan dekat mana? 1. Cari nombor 1, hitamkan atas 1, lepas tu gariskan anak panah. Apa maksud dia, cikgu? Maksud dia, ini adalah nombor yang kalau kamu gantikan ke dalam X, jawapan kamu betul. Contoh, cikgu gantikan dulu. Cikgu gantikan 1 kepada X. Kamu tengok ni, cikgu gantikan 1. 1 ke dalam X. 1 lagi kecil dan sama dengan 1. Betul. Sebab apa? Dia ada simbol sama dengan. Bila dia ada simbol sama dengan, nombor tu sama besar kiri dengan kanan, dikira betul. Okey. Cikgu gantikan pula dengan kosong. Okey, kosong lagi kecil dan sama dengan 1. Betul tak kalau cikgu gantikan dengan kosong lagi kecil dan sama dengan 1? Betul. Ingat. Nak tengok tu senang je. Nak tengok betul ke salah tu senang je. Cari bahagian terbuka. Bahagian terbuka tu menghala ke 1 ke menghala ke kosong? Kosong. Salah. Tutup. 1. 1. Ni nak tengok dia terbuka ni, terbuka. Dia terbuka, dan yang ini tertutup. Ini kita panggil dia tertutup. Jadi bila dia terbuka, pastikan nombor yang menghadap dengan yang terbuka tu nombor besar. Jadi 1 lagi besar daripada kosong. Okey, contoh cikgu pergi negatif 7. Cikgu gantikan negatif 7 ke dalam X. Negatif 7 lagi kecil dan sama dengan 1. Betul tak kalau cikgu cakap negatif 7 tu lagi kecil daripada 1? Ke kamu cakap negatif 7 lagi besar? Tak. Kita cakap negatif 7 tu lagi kecil dan sama dengan 1. Itu fungsi graf ni. Inilah fungsi kepada graf ni. Jelas ke soalan 1 cikgu tunjuk? Boleh faham ke semua? Boleh. Yang lain nak dengar suara sikit, boleh faham ke? Boleh. Okey, bagus. Okey, jadi kita pergi pula kepada soalan nombor 2. Cikgu pergi pula kepada soalan nombor 2. Lepas ni kamu buat nombor 3 dengan nombor 4. Okey, jadi kita pergi kepada soalan nombor 2. Kamu tengok simbol dia. Okey, yang pertama sekali simbol dia M lagi besar daripada negatif 2. Bila cikgu cakap, bila kita tengok simbol ni, dia pandang kanan, kamu terus anak panah kamu ke arah kanan. Kemudian kamu tengok, dia ada misai tak? Dia ada sama dengan tak? Tak ada. Jadi, dia bulat kosong. Nak bulat kosong tu letak kat mana? Ini, negatif 2. Cari negatif 2, letak bulat kosong dekat atas. Lepas tu, pandang kanan sampai habis. Jadi, M lagi besar daripada negatif 2. Kalaulah cikgu gantikan dengan 7. 7 lagi besar daripada negatif 2. Betul tak 7 tu lagi besar daripada negatif 2? Betul. Tu maksud dia nombor-nombor yang bawah ni, nombor-nombor yang bawah ni bila digantikan ke dalam M, dikira sebagai betul. Nombor kosong. Kosong lagi besar daripada negatif 2. Nombor 2. 2 lagi besar daripada negatif 2. Nombor 4. 4 lagi besar daripada negatif 2. Itulah maksud dia, graf ni. Itulah maksud kepada graf ni. Jelas ke semua soalan nombor 2? Jelas. Okey, bagus. Sekarang ni kita akan cuba selesaikan soalan nombor 3. Masing-masing tengok kepada soalan nombor 3. Cuba selesaikan soalan nombor 3 dan 4. Bagi dah. Ideal ke tu? Zarif. Zarif. Zarif dah siap ni Zarif. Okey, kalau dah siap hantar dekat WhatsApp cikgu hantar dekat WhatsApp cikgu. Cikgu nak tengok. Hampir semua. Macam mana Zarif buat semua tu?
Tengok satu soalan. Lepas tu baru jawab. Okey, tak apa, tak apa. Okey, yang lain. Bagus Zarif, pandai. Macam mana Zarif jawab yang nombor 5 tu Zarif? Nombor 5 Pandai. negatif 5 tu dia lagi besar. Kalau negatif tu, nombor negatif tu lagi besar macam nombor 7, 8, 9, ganjaran dia tu makin lama makin kecil. Okey, pandai. Boleh tak? Pandai. Bagus. Bagus. Okey, bagus, bagus, bagus. Pandai. Okey, yang lain boleh cuba buat nombor 3 dengan nombor 4. Lepas tu hantar dekat cikgu. Cikgu bagi masa. Okey, lepas ni cikgu nak ajar pula nombor 5. Ina Husna dapat buat tak nombor 3? Tengah buat. Tengah buat. Okey. Nanti cikgu ajar Zarif satu cara kan. Kita tengok lepas ni. Jadi cara mudah. Izhana tengah buat ke nombor 3 dengan nombor 4? Dia tengah buat. Okey, baik. Cikgu bagi masa kan. Cikgu bagi masa 3 minit. Okey, bagus. Nias Arisha dah hantar dekat cikgu. Bagus, pandai. Bagus Nias. Nanti bagi tahu nama bagus Aina Husna, pandai. Anak panah tu tarik je tau sampai habis. Anak panah tu tarik je sampai habis. Bagus. Darren cuba buat tak tu Darren? Bagus Elisa Natalia pandai. Okey, bagus, pandai. Okey, Ashraf Irfan. Okey, bagus Ashraf Irfan. Cikgu baru baca WhatsApp ni. Pandai. Okey, cikgu tunggu lagi 2 minit. Masing-masing boleh mula jawab. Uzma dapat buat tak tu Uzma? Dapat. Okey. Dah hantar dah Uzma? Tengah hantar ni. Tengah hantar. Okey, cikgu tunggu. Izhafi dapat buat tak tu Izhafi? Ya, cikgu. Dapat buat tak tu? Dapat. Cikgu tunggu Izhafi dengan Izhana. Okey, lepas ni cikgu nak ajar Cikgu nak ajar.
Okey, cikgu ada jawapan daripada Uzma. Pandai Uzma. Okey, 1 minit lagi. Cuba jawab. Kalau tak faham nanti. Okey, habis sudah masa. Boleh ke cikgu mula tunjuk ni? Boleh. Boleh. Okey, yang tengah hantar, yang on the way nak hantar je. Nanti cikgu check. Okey, yang pertama kita tengok simbol dia. Kita tengok simbol dia. Simbol dia pandang kiri. Jadi anak panah dia kita ke kiri. Dan dia ada misai dekat bawah ni. Dia ada sama dengan dekat bawah ni. Jadi kita pekatkan. Tu anak panah dia. Nak pekatkan kat mana? Kita tengok ni 4. Jadi kita cari nombor 4. Kita pekatkan atas nombor 4. Lepas tu kita bawa satu garisan sampai ke hujung. Itulah cara baca dia. Cara baca dia. Jadi nombor 3 ni ramai yang dapat. Ramai yang dapat. Bagus. Bagus Izhana. Cikgu dah dapat dah. Inilah jawapan nombor 3. Untuk nombor 4 pula, kita tengok simbol dia. Simbol dia pandang kanan. Jadi, anak panah kita pandang kanan juga. Ada sama dengan tak? Tak ada. Jadi, kita bulatkan kosong. Nak bulat kosong ni dekat mana? Ni nombor negatif 6. Bulatkan atas negatif 6. Bawa satu garisan sampai hujung. Itulah jawapan untuk nombor 4. Jelas ke semua? Jelas. Okey, yang lain macam mana? Nak dengar suara sikit, jelas ke? Alamak, tak dengar. Jelas ke semua? Jelas. Okey. Jelas. Okey, jadi cikgu akan tengok pula kepada soalan nombor 5. Soalan nombor 5, soalan nombor 6, soalan nombor 7. Kamu tengok betul-betul macam mana cikgu selesaikan. Soalan nombor 5, soalan nombor 6, soalan nombor 7, soalan nombor 8. Tadi, kalau kita tengok soalan yang tadi kita selesaikan, huruf duduk kiri. Nombor 3, huruf duduk kiri. Nombor 4, huruf duduk kiri. Nombor 2, huruf duduk kiri. Nombor 1, huruf duduk kiri. Jadi kalau kita tengok pula nombor 5, huruf duduk kanan. Macam mana nak buat? Huruf duduk kanan. Huruf duduk kanan. Huruf duduk kanan. Macam mana nak buat? Okey, cikgu tunjuk kat depan. Okey, yang pertama sekali, cikgu tunjuk 4 lagi besar daripada 2. Okey, kita ada bahagian kiri. Ini bahagian kiri kita. Ini bahagian kanan kita. 4 lagi besar daripada 2. Betul ke 4 lagi besar daripada 2 ni? Betul. Okey. Jadi 4 ni duduk kiri. Dekat atas ni 4 ni duduk kiri. Jadi dekat bawah ni cikgu nak ubah 4 jadi duduk kanan, 2 jadi duduk kiri. Dengan syarat, kalau kamu baca dekat atas, kita baca macam mana? 4 lagi besar dari 2. Sekarang cikgu ubah kedudukan. Kalau cikgu ubah 4 ni daripada kiri pergi kanan dan 2 ni daripada kanan pergi kiri, cikgu tak boleh kekalkan simbol dia macam ni. Cikgu tak boleh tulis 2 lagi besar daripada 4. Betul ke 2 lagi besar daripada 4? Salah. Salah. Jadi maksudnya kalau kedudukan 4 dan 2 tu berubah, dia terbalik, maksudnya simbol tu pun dia kena berubah juga. Jadi kita baca macam mana? Kita baca dia 2 lagi kecil. 2 lagi kecil dari 4. Itu maksud cikgu. Boleh faham ke yang tu? Jelas ke? Jelas. Okey, cikgu tunjuk pula contoh yang seterusnya. 7 dengan 17. 7 dengan 17. Mana lagi besar? 7 ke 17? 17. Okey, pastikan bahagian ternganga tu, bahagian terbuka tu menghadap 17.
Jadi dekat sini kita baca macam mana? 7 lagi kecil dari 17. Tengok tu. Kemudian seterusnya, kalau cikgu ubah kedudukan nombor 7 dengan 17 ni, 17 dengan 7. Bila cikgu ubah kedudukan 17 dengan 7 ni, simbol yang tadi pandang kiri, dia kena berubah juga. Dia jadi pandang kanan. Dia jadi pandang kanan. Jadi kita baca 17 lagi besar dari 7. Jadi kamu kena faham. Kalau kamu tukar kedudukan dia, maksudnya arah simbol tu bertukar juga. Kalau kamu tukar kedudukan simbol dia, maksudnya arah kamu punya simbol bertukar juga. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Yang lain macam mana? Boleh faham ke? Boleh. Okey, jadi kita tengok kepada soalan nombor 5 dengan soalan nombor 6. Cikgu akan selesaikan dua-dua. Soalan nombor 5 dan soalan nombor 6. Okey, tengok ni Okey. Kita ada dua soalan, iaitu soalan nombor 5 dengan soalan nombor 6. Jadi cikgu tunjuk dekat depan ni, tengok betul-betul. Cikgu kecilkan sikit. Okey. Soalan nombor 5. Apa soalan dia? Negatif 5 lagi besar daripada A. Siapa tulis macam ni dia salah. Kalau dia tengok simbol dia ke kanan, lepas tu dia ada sama dengan negatif 5, dia buat negatif 5. Lepas tu dia bawa anak panah ke sana. Okey. Masing-masing boleh tengok ni. Ini kalau cikgu tak ubah kedudukan. Kalau cikgu tak ubah kedudukan. Okey, tengok macam mana, kenapa cikgu cakap salah. Okey, kalau cikgu gantikan. Okey, A ni boleh ganti dengan 7. Cikgu ambil negatif 5 lagi besar daripada 7. Betul ke negatif 5 lagi besar daripada 7? Salah. Salah. Jadi kita kena buat apa ni? Jadi arah ni salah. Jadi macam mana kita nak selesaikan ni? Kamu kena pastikan huruf duduk kiri. Huruf duduk kiri, bukan nombor tu di kiri. Ini bahagian kiri, ini bahagian kanan. Sekarang soalan kita negatif 5 lagi besar daripada A. Pastikan huruf duduk di kiri. A ni duduk kanan, kita kena pindah pergi kiri. Negatif 5 ni duduk kiri, kita kena pindah pergi kanan. Jadi tadinya bila kamu ubah kedudukan A dengan negatif 5, simbol ni pandang kanan, jadi dia jadi pandang kiri. Itu cara dia. Jadi nak masukkan dalam graf macam mana? Okey, bila dia pandang kiri, arah anak panah kita ke kiri. Okey, dan dia ada sama dengan dekat bawah, kita hitamkan. Nak hitam kat mana? Negatif 5. Cari negatif 5, kita hitamkan dekat sini. Lepas tu kita bawa dia ke belakang seterusnya. Inilah jawapan dia. Macam mana nak check? Kita ambil negatif 7, gantikan ke dalam A. Negatif 5 lagi besar daripada negatif 7. Betul ke negatif 5 lagi besar daripada negatif 7? Betul. Barulah jawapan kita betul. Barulah jawapan kita dikira sebagai betul. Kamu kena tukarkan. Tengok kena tukarkan kedudukan. Tukarkan kedudukan. Salin nota daripada cikgu. Tukarkan kedudukan apa? Huruf duduk di kiri. Huruf mesti duduk di kiri dan nombor mesti di kanan. Ingat tu. Okey, cikgu terangkan pula nombor 6. Cikgu terangkan nombor 6. Kalau cikgu terus buat 4 lagi besar dan sama dengan X, cikgu terus masukkan dalam graf. Okey, sekarang simbol ni pandang kanan. Okey, kita buat pandang kanan. Ada misai, kita buat titik. Kat mana 4? Kita cari nombor 4, kita letak titik pandang kanan. Kita nak check. Okey, kita ambil nombor 6 lah. Kita ambil nombor 6 untuk digantikan ke dalam X. 4 lagi besar dan sama dengan 6. Betul ke 4 lagi besar sama dengan 6 tu? Betul. 4 betul ke 4 lagi besar daripada 6? Salah. Salah. 4 tu dia tak besar daripada 6. 4 tu kena lagi kecil daripada 6.
Jadi siapa yang buat terus tanpa tukarkan kedudukan, dia dikira salah. Sebab apa? Kamu tengok jalan kerja dekat nombor 5. Tengok jalan kerja dekat nombor 5. Kamu kena tukar kedudukan huruf tu duduk belah kiri. Jadi kita tengok kepada soalan nombor 6. Kita ada nombor 4 lagi besar dan sama dengan X. Kita kena tukarkan X ini duduk kanan, kita bawa X ni duduk kiri. 4 ni duduk kiri, kita bawa 4 ni duduk kanan. Jadi bila kita tukarkan kedudukan X dengan 4, yang simbol tadi pandang kanan, dia jadi pandang kiri pula. Jelas ke sampai situ semua? Boleh faham ke? Boleh. Okey. Simbol dia pandang kiri. Jadi anak panah dia pandang kiri. Simbol dia ada sama dengan. Jadi kita hitamkan. Nak hitam dekat mana? Dekat 4. Jadi bila kita hitamkan dekat 4, kita bawa satu garis lurus terus ke hujung. Tu cara dia. Nak cek jawapan kita betul ke tak? Ambil mana-mana nombor dekat sini, cikgu ambil -5. Okey, cikgu gantikan ke dalam X. -5 lagi kecil dan sama dengan 4. Betul ke -5 lagi kecil daripada 4? Betul. Ya. Jadi kamu kena faham. Kamu kena tukarkan kedudukan dia. Kamu kena tukarkan huruf duduk di kiri dan nombor tu duduk di kanan. Okey Zarif, dapat ke cara ni Zarif? Faham. Okey. Jadi sekarang masing-masing dengan masa yang ada ni, cikgu nak masing-masing cuba selesaikan soalan nombor 7 dan nombor 8. Cuba selesaikan soalan nombor 7 dan soalan nombor 8. Cikgu. Okey, Zarif bagus. Zarif dah siap dah. Cikgu dah nampak dah. Cikgu. Ya. Cikgu saya pergi ke tandas. Okey Zarif, boleh. Okey, sambil-sambil tu kita tunggu kawan yang lain siapkan. Okey, cikgu bagi masa 4 minit. Cikgu bagi masa 4 minit. Okey, bagus Ashraf Irfan, pandai. Bagus Nias, pandai. Cikgu tunggu lagi kawan-kawan yang lain untuk buat. Cikgu nak buka lampu jap, dah gelap dah. Cuba buat cuba buat. Okey, pandai Aina Husna. Bagus. Okey, pandai. Bagus. Okey, 2 minit lagi. Cikgu masih menunggu. Okey, bagus.
Okey, bagus. Pandai. Tak apa. Nanti print tau. Power tu buat macam tu. Terkejut cikgu. Okey, hantar. Cikgu tunggu lagi. Cikgu tunggu. Siapa nama cikgu lupa. Darren boleh dengar cikgu Darren? Darren boleh dengar ke suara cikgu Darren? Boleh. Darren dapat buat tak tu? Boleh. Boleh. Okey. Tengok nombor 5 dengan nombor 6 rujuk dekat atas. Lepas ni kita buat lagi satu. Okey, lagi 2 minit. Cikgu bagi masa lagi 2 minit. Okey, pandai. HD lagi gambar. Pandai Elisa. Okey, Cikgu. Aidil mana Aidil? Ya. Persamaan linear pun masuk juga kan? Persamaan linear tu yang masuk. Persamaan linear tu yang masuk. Cikgu, Ya. kenapa saya punya screen cover tak nampak apa-apa? Aidil tak buka skrin, cuba Aidil buka. Dah. Cuba Aidil rejoin balik. Saya join. Okey, 1 minit lagi. Dapat dah Aidil, nampak dah? Dah. Tadi Okey. Okey, jadi tengok betul-betul soalan nombor 5 dengan soalan nombor 6. Rujuk, lepas tu jawab 7 dengan 8. Okey, 1 minit lagi, cikgu masih menunggu. Welcome. Okey, jadi cikgu tunjuk soalan nombor 7 dengan nombor 8 okey, Uzma. Pandai. Betul. Okey, jadi masing-masing boleh tengok kepada soalan 7 dengan 8. Cikgu akan tunjuklah jalan kerja dia. Boleh tengok. Okey, macam cikgu bagi tahu, kamu kena tukar kedudukan dia. Negatif 2 dengan B. Kamu kena tukar. Yang negatif 2 ni pindah sini. Yang B ni pindah sini. Jadi B ni duduk sini, negatif 2 duduk sini. Nampak tu cikgu ubah kedudukan dia. Kalau cikgu ubah kedudukan dia, simbol tadi pandang kiri, cikgu kena ubah pula dia jadi pandang kanan. Tu sahaja. Jadi bila cikgu nak ubah jadi pandang kanan, simbol dia pandang kanan, anak panah kita kena pandang kanan. Dan dia tak ada apa? Dia tak ada sama dengan. Jadi kita bulat kosong. Bulat kosong dekat mana? Ni negatif 2. Cari negatif 2. Okey, bulat kosong atas negatif 2. Kita masukkan anak panah dia. Itulah jawapan nombor 7. Jelas ke masing-masing jawapan nombor 7? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 8. 1 lagi besar daripada X. Betul, kita tahu 1 tu lagi besar daripada X. Tapi masalahnya, bila cikgu masukkan, cikgu kena tukar kedudukan dia. Yang huruf duduk kat sini, yang nombor duduk dekat kanan. Jadi, X tu duduk dekat sini, iaitu dekat kiri. Yang nombor duduk dekat 1. Kalau kita punya simbol pandang kanan dekat atas, bila kita tukarkan kedudukan X dengan 1 tu, dia jadi terbalik. Dia jadi berlawan. Dia jadi pandang kiri pula. Jadi bila pandang kiri nak buat macam mana? Anak panah kita pandang kiri juga. Cumanya dia tak ada sama dengan sekarang. Kita buatlah bulatan kosong. Jadi dekat sini nak buat kat mana bulatan kosong ni? 1. Cari nombor 1. Bulat kosong atas 1. Lepas tu buat satu anak panah. Pergi juga sampailah negatif 7. Jelas ke semua? Jelas. Okey.
Okey, jadi kita akan proceed kepada soalan yang seterusnya. Kita akan proceed kepada soalan yang seterusnya. Sekejap, cikgu cari soalan. Okey, jadi kita akan proceed kepada soalan yang seterusnya. Jadi inilah apa yang nak masuk exam ni. Cikgu akan ajar kejap. Tadi kita belajar cara nak cari, kita nak selesaikan soalan ni. Kita nak selesaikan soalan ni. Tapi cikgu nak ajar asas dia dekat sini. Okey. Jadi senang je. Senang je. Okey, ingat lagi tak sebutan serupa? Ingat lagi tak sebutan serupa? Ayo. Aina ingat tak sebutan serupa? Boleh lah. Boleh lah. Tu masuk exam esok. Itu masuk ujian. Jadi cikgu bagi nota ni. Salin tau. Okey, sebutan serupa. Dalam algebra ni salin tau. Dalam algebra, masing-masing salin ni nanti masuk exam. Kita ada dua jenis. Apa dua jenis tu? Yang pertama kita panggil dia sebutan serupa. Ni yang pertama. Yang kedua kita panggil dia sebutan tidak serupa. Salin tahu ni tau. Tidak serupa. Nanti kamu nak jawab ujian nanti rujuk ni. Sebutan serupa tu macam mana? Nota dia sebutan serupa ni adalah apabila keadaan dia sama. Keadaan sama. Tu sahaja. Kalau sebutan tak serupa ni macam mana? Kalau sebutan tak serupa ni kita panggil apa? Keadaan tidak tidak sama. Macam mana kita nak tahu keadaan yang sama dengan keadaan tak sama? Okey, rujuk contoh. Rujuk contoh. Contoh. Keadaan dia sama macam mana? Bila cikgu cakap 3A dengan 5A. Macam mana? Kenapa cikgu cakap dia sama? Sebab dekat 3 ada huruf A, dekat 5 ada huruf A. Jadi keadaan dia sama bila? Dia ada huruf sama. Huruf sama. Itu kita panggil dia sebutan serupa. Tapi kalau kita cakap satu ada 3A, satu ada 5B. Dekat sini huruf dia berbeza. Huruf dia tak sama. Jadi dekat sini kita panggil dia apa? Sebutan yang tidak serupa. Itu contoh pertama. Cikgu tunjuk pula contoh yang kedua. Contoh kedua, nombor 3 dengan nombor 5. Dia adalah dalam keadaan yang sama. Dua-dua dalam keadaan nombor bulat. Dua-dua dalam keadaan nombor bulat. Kalau yang sebelah ni cikgu tunjuk 3 dan 5B. Ini satu nombor bulat, satu ada huruf. Jadi kita cakap apa? Dia berbeza. Satu ada huruf, satu ada tak ada huruf. 3A dan 3 dengan 5B. Kenapa kita belajar ni? Sebab sebutan serupa kamu kena faham. Dia boleh diselesaikan. Sebutan serupa dia boleh diselesaikan. Manakala sebutan tak serupa pula dia tak boleh diselesaikan. Ni cikgu salin je, nanti cikgu terangkan balik. Macam mana tu? Okey, contoh. Kalau cikgu cakap 3A tambah 5A. Dia boleh ditambahkan. 3 tambah 5, kamu dapat 8. Sini ada A, sini ada A, kamu dapat 8A. 3 tambah 5. Kan kamu belajar daripada sekolah rendah. 3 ni boleh tambah dengan 5. Kenapa? Inilah sebab dia. Sebab dia dalam keadaan sebutan serupa. 3 tambah 5, kita dapat 8. Tapi, tengah dengar ke? Ya. Okey. Tapi kalau cikgu cakap 3A tambah 5B, dia tak boleh diselesaikan. Jadi jawapan dia akan dapat juga 3A tambah 5B. Ingat tu. Sebab apa? Sebab huruf dia lain. Kalau cikgu buat 3
tambah 5B, dia tak boleh diselesaikan juga. Sebab apa? Sebab keadaan dia berbeza. 1, 3, 1, 5B. Dia berbeza dengan di sebelah ni. Ingat tips daripada cikgu, bila huruf sama, dia boleh tambah dan tolak. Kalau nombor bulat, dua-dua dalam keadaan nombor bulat, dia boleh diselesaikan. Tapi kalau dia huruf berbeza dan keadaan yang berbeza, dia tak boleh diselesaikan. Fahamkan tu, cikgu tunjuk tu. Salin ni, salin. Nanti nak buat ujian nanti senang sikit. Boleh faham. Okey. Okey, dah salin ke belum? Dah. Okey, cikgu bagi masa 2 minit untuk kamu semua salin. Lepas ni kita akan belajar cara nak selesaikan soalan-soalan yang berkaitan dengan sebutan serupa. Cikgu. Ada soalan? Cikgu. Ya, Aidil, kenapa? Algebra ni kat mana-mana bab pun ada kan cikgu kan? Ya, dekat mana-mana bab ada dia. Dia dekat mana-mana pun ada. Contoh, kita kan kita bukan belajar ketaksamaan sekarang ni. Kita tengah belajar tentang ketaksamaan. Tapi ada juga dia. Mana tu kamu tengok ni? Ni. Kamu tengok soalan ni. Ni kita tengah belajar pasal ketaksamaan. Tiba-tiba dia ada B dengan B. Sekarang ni macam mana nak selesaikan? Cikgu nak ajar yang tu. Cikgu nak ajar, nak selesaikan. Cikgu nak pergi kepada soalan yang senang dulu. Jadi cikgu nak pergi soalan senang. Cikgu ambil persamaan yang mudah dulu. Jadi sebelum cikgu nak pergi kepada soalan ni, cikgu kena terangkan balik yang kat depan ni. Jelas ke Aidil? Jelas. Okey, salin. Cikgu bagi masa untuk salin, kena salin lah. Ni masuk nanti. Cikgu. Ya. Macam ni masuk ke? Macam ni. Tak nampak lah. Cuba ambil gambar hantar kat cikgu. Sekejap. Okey. Okey, dah habis salin ke semua? Dah. Dah. Yang tu tak masuk Aina, tak masuk. Okey. Macam mana Aina dapat tu? Aina tak. Itu kan pernah belajar itu. Cikgu cikgu lupa. Okey, cikgu nak teruskan ni. Boleh ke masing-masing cikgu nak teruskan? Cikgu peperiksaan nanti boleh guna. Okey. Boleh nak gunakan kalkulator, guna je. Tapi kamu tengok kalkulator tu dapat guna ke tak. Okey, jadi kita tengok kepada soalan nombor 1. Senang je. Sekarang ni, bagi tahu cikgu, mana satu sebutan serupa. Mana sebutan serupa? 56X. Ada tak sebutan serupa dengan 56X? Ada tak? Tak ada. Kenapa tak ada? Kenapa tak ada? Aina, kenapa dia tak ada sebutan serupa dengan 56X? Apa dia? Ni, cikgu nak 56X. Kenapa tak ada sebutan serupa dengan 56X? Ada tak nombor lain ada X?
Tak ada. Tak ada. Jadi 56X tu dia seorang-seorang. Kemudian cikgu nak tanya, 3. Ada tak sebutan serupa dengan 3? Tak ada. Ada. Apa? 507. Ya, 3 dengan 507 tu dikira sebagai sebutan serupa. Kenapa 3 dengan 507 tu dikira sebagai sebutan serupa? Sebab tak ada huruf kat ada Ya, belakang dia. dua-dua tu tak ada huruf. Jadi kita kena bawa 3 tu jumpa kawan dia. Kita kena bawa dia, jumpa kawan dia. Jadi kita ada 56X. 56X sama dengan 507. Cikgu salin balik. Sekarang ni 3 ni positif. Positif pindah ke sebelah dia jadi? Negatif. Negatif 3. Sekarang dah sampai sini. Tekan kalkulator. 507 tolak 3 dapat berapa? 504. 504. 56 dalam keadaan darab. Darab pindah ke sebelah dia jadi apa? Bahagi. Ya, 504 bahagi 56. 504 bahagi 56 dapat berapa? 9. 9. Ni masuk exam. Soalan macam ni masuk ujian. Soalan macam ni masuk. Tengok betul-betul macam mana cikgu selesaikan. Cikgu harap boleh dengar lah suara cikgu sebab kat sini hujan. Okey. Jelas ke yang cikgu tunjuk dekat depan ni? Jelas. Okey, bagus. Okey, sekarang ni cikgu nak masing-masing cuba cari nilai Y. Tengok contoh yang cikgu buat dekat sebelah tu. Cuba buat Boleh Ashraf. Okey, dah siap hantar dekat cikgu. Cikgu tunggu dekat WhatsApp. Okey, ada yang dah dapat dah. Bagus. Pandai. Bagus Saleha. Saleha ni paling laju ni. Nias Arisha. Pandai Nias. Okey, cikgu tunggu yang lain. Cuba buat. Uzma dapat buat tak Uzma? Ke tengah cuba? Tengah cuba. Okey. Okey, Elisa. Bagus, pandai. Elisa tak ada masalah. Okey, Izhana. Izhana bagus. Tak ada masalah. Pandai. Okey, Ashraf Irfan. Pandai. Okey, pandai.
Okey, 2 minit lagi. Okey, bagus. Okey, pandai. Okey, Uzma pandai. Ya, Aina, betul. Okey, pandai. Bagus. Ramai yang dapat 35. Jadi masing-masing boleh tengok di hadapan macam mana nak selesaikan soalan-soalan ni. Okey, ingat. Kita ni nak cari sebutan serupa. Sebutan serupa dekat sini adalah 45 dengan 465. Jadi bila kamu dah check tu sebutan serupa, kamu bawa dia pergi jumpa kawan dia. Bawa dia jumpa kawan dia. Jadi 12Y sama dengan 465. Bila kita bawa 45 positif pindah ke sebelah, dia jadi apa? Negatif. Ya, negatif 45. 465 tolak dengan 45, kita akan dapat 420. 12Y. Jadi 12Y, nombor dengan huruf duduk kiri kanan. Duduk sebelah-sebelah. Di dalam keadaan darab. Darab pindah ke sebelah, dia jadi... Bahagi. Iya, dia jadi bahagi. Dekat sini 420 bahagi 12. Kita dapatlah jawapan dia 35. Kena ingat cara ni. Ni masuk cikgu buat soalan bocor. Ni masuk tau. Cara ni masuk Cara ni masuk nanti ujian. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Cikgu akan tunjukkan soalan yang seterusnya. Okey, sekejap Cikgu tengah mencari soalan ni. Okey, kita pergi pula kepada soalan yang lagi tinggi, lagi yang power. Okey, yang ni sebenarnya cikgu dah pernah tunjuk dah kalau kamu ingat. Tapi cikgu nak tunjuk lagi sekali. Okey, jadi cikgu akan tunjuk dulu soalan nombor 1. Kamu tengok betul-betul. Mula-mula kita cari sebutan yang serupa. Ni cikgu salin balik soalan 283 tolak Z sama dengan 15Z tambah 11. Kalau Z, kalau dia huruf sahaja, ada huruf Z sahaja, ada nombor berapa dekat depan? 1. 1. Okey, 283. Mana 1 dia punya kawan? 12. Ya, 11. Jadi 283 kena ke sebelah nanti. Kemudian, negatif 1Z. Mana kawan dia? 15Z. Ya, ni kawan dia. Jadi kamu kena ingat tips daripada cikgu. Ingat tau, nanti masuk exam ni. Yang ada huruf, mesti kita kena bawa dia pergi kiri. Yang tiada huruf, iaitu nombor sahaja, kita bawa dia pergi kanan. Kanan kamu punya kalkulator tu. Okey, jadi yang ada huruf negatif 1Z, dia dah memang duduk belah kiri. Jadi biar dekat situ. Ni 15Z ni duduk belah kanan. Ni kanan tau. Kanan.
Jadi 15Z ni kita kena bawa dia pergi kiri. Ini kiri. Yang ini adalah kiri. 15Z. 15 ni positif. Positif pindah ke sebelah dia jadi apa? Negatif. Negatif. Negatif 15Z. Pandai. Untuk tiada huruf, kita kena bawa pergi kanan. Jadi 11 ni dah memang duduk kanan. Kita biarkan dia dekat kanan. Ni 283 ni duduk kiri. Positif. Pindah ke sebelah dia jadi? Negatif. Negatif. Negatif 283. Selesaikan. Negatif 1 dengan negatif 15. Cuba tekan kalkulator. Dapat berapa? Negatif Ah. 16. Ya, negatif 16Z. 11 tolak 283. Dapat berapa? Negatif 272. Ya. Sekarang negatif 16 ni dia duduk sebelah Z. Dia darab pindah ke sebelah dia jadi bahagi. Negatif 272 bahagi dengan negatif 16. Dapat berapa? Tekan kalkulator. 17. Ya, 17. Okey, jadi sebelum kita teruskan kita punya lesson, rujuk contoh yang cikgu bagi dekat nombor 1. Okey, cuba buat soalannya ni. Cuba tengok. Ikut step cikgu tunjuk tu satu-satu. Ikut sebiji. Okey, dah siap hantar dekat cikgu. Okey, dah siap hantar kat cikgu. Siapa ada soalan, tanya je cikgu. Okey, tengok contoh. Buat je dulu. Nanti cikgu ajar. Uzma tengah cuba buat ke tu, Uzma? Ya. Okey. Okey, bagus. Cikgu, saya dapat jawapan. Hantar kat cikgu. Z equals to 17. Okey. Saya buat congak. Saya tak tahu. Saya tak tahu mana soalan tu. Saya buat congak. Okey, pandai. Okey, ni soalan-soalan macam ni masuk exam Jawapan dia 17. Okay, cikgu masih menunggu. Cikgu bagi lagi masa 5 minit.
Cikgu, Ya. 298 tambah Z tu itulah jawapan dia kan cikgu. Tak, salah. Jawapan dia Z tu sama dengan berapa? Oh, sebab kat situ ada sama dengan saya ingat tu jawapan. Ha, kena selesaikan tu. Nanti nak jawab ujian ni nanti Aidil. Cikgu. Ya, pandai. Ha, bagus Nias. Okey, 1 minit lagi. Okey, habis dah masa. Jadi jawapan dia sama je macam yang cikgu tunjuk dekat sebelah. Jawapan pula jalan kerja dia sama macam cikgu tunjuk dekat sebelah. Okey, jadi tengok ni Tengah tengok ke nak dengar suara sikit? Ya. Ya. Okey, jadi soalan-soalan macam ni masuk ujian nanti hari Khamis ni ada 40 soalan. Pandai-pandai kamu bahagikan masa. Ha. Okey. Jadi soalan macam ni dia senang je bila kita tahu sebutan serupa. 18Z, mana sebutan serupa dengan 18Z? 1Z. 1Z. Pandai kalau dia ada Z sebenarnya jadi 1Z. 9, mana sebutan serupa untuk 9? 298. Ya, 298. Okey, kemudian kamu tengok pula. Yang ada huruf kita bawa dia pergi kiri. Yang tiada huruf kita bawa dia pergi kanan. Mana kiri dia, mana kanan dia? Ini adalah kiri, ini adalah kanan. Jadi yang ada huruf tu kita bawa pergi kiri. 18Z ni dah memang duduk belah kiri. Salin yang duduk tahu ni nanti nak guna hari Khamis. 18Z dah memang duduk kiri. Sekarang 1Z duduk kanan, kita kena pindahkan. Satu ni positif. Positif jadi negatif 1Z. Yang tak ada huruf, kita bagi dia duduk kanan. 298 ni dah memang duduk kanan. 9 ni positif, pindah ke sebelah dia jadi negatif 9. 18 tolak 1, kita dapat 17. Z. Sama dengan 298 tolak 9, kamu akan dapat 289. Dia terbalik ni. Okey, 17 darab pindah ke sebelah dia jadi bahagi 289 bahagi 17. Jadi dekat sini kita dapat jawapan Z adalah 17. Jelas ke semua? Jawapan dia sama dua-dua 17 tu. Boleh Jelas. faham ke? Boleh. Boleh. Okey, bagus. Okey, jadi tengok dekat depan sekarang ni. Cikgu nak tunjuk soalan yang sama. Soalan yang sama macam tadi. Cumanya, apa cumanya? Cikgu gantikan simbol sama dengan jadi kepada ketaksamaan. Jadi kamu jangan confuse, jangan nak pening, jangan cuak. Sebab apa? Sebab jalan kerja dia sama sahaja. Kita akan selesaikan sama-sama. Okey. Jadi, cikgu buat macam tadi, sebutan serupa untuk 7 adalah 142 sebab dia tak ada X.
16X dia punya sebutan serupa adalah X. Jadi kena ingat tips ni. Ingat betul-betul tips ni. Yang ada huruf duduk kiri ke kanan? Yang ada huruf duduk kiri ke kanan? Ya, kiri. Jadi yang tiada huruf duduk kat mana? Kanan. Okey, dia duduk kanan. Ini bahagian kiri. Ini bahagian kiri. Ini bahagian kanan. Ingat tu. Jadi yang ada huruf sekarang ni 16X ini dah memang duduk belah kiri. 16X tinggal salin balik. X ni duduk kanan. X ni positif. Positif pindah ke sebelah jadi negatif 1X. Simbol dia berubah jadi lagi besar. Sama je macam tadi kita salin je. Okey, kemudian yang tiada huruf duduk belah kanan. 142 ni kan dah dekat kanan dah. Jadi kita tulis di 142. 7 ni dekat kiri kita pindahkan ke sebelah. 7 ni positif. Positif pindah ke sebelah dia jadi negatif. Selesaikan macam tadi. 16 tolak 1 kita dapat 18X. 142 tolak dengan 7 kita dapat 135. 15X dia dalam keadaan darab ke bahagi? Darab. Bila kamu tengok nombor dengan huruf duduk sebelah-sebelah, macam mana? 3X. Maksudnya di dalam keadaan darab. Kalau kamu tengok nombor dengan huruf duduk atas bawah, maksudnya di dalam keadaan bahagi. Sekarang ni dia duduk sebelah-sebelah. Dia darab. Jadi kita nak alih 15 ni, kita kena tukar dia jadi bahagi. 135 bahagi 15. Dekat sini kita akan dapat jawapan dia 9. Jelas ke cikgu buat nombor 2 tu? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Salin salin. Okey, jadi kita akan selesaikan soalan nombor 10. Cikgu nak masing-masing tengok soalan nombor 2 yang cikgu buat. Cuba buat soalan nombor 10. Cikgu ubah sikit soalan dia. Banyak pula. Kejap Cikgu cari soalan senang sikit. Kejap. Ni cikgu dah buat ke? Okay, kalau dah buat tak apa. Kejap bagi cikgu masa. Okey, masing-masing cuba selesaikan soalan di hadapan. Rujuk contoh yang cikgu bagi tadi. Okey, jadi simbol sama dengan ni cikgu ubah. Simbol sama dengan ni cikgu ubah. Cikgu akan dapat 6 tambah 4X. Lagi besar 36 tambah X. Okey, cuba selesaikan. Dengar ke suara cikgu? Dengar. Okey, sebab tengah hujan sekarang. Okey, cuba selesaikan. Okey, bagus. Ada yang dah dapat jawapan. Okey, sekarang cikgu tak nak kamu pakai simbol sama dengan Cikgu nak kamu tukar dia jadi simbol lagi besar ni.
Okey, bagus. Ramai yang dapat. Okey, cikgu bagi lagi 2 minit. Cikgu, tu N ke X? XX. Okey, lepas ni kan cikgu ada nak ajar satu benda yang lain sikit. Dia macam ni juga. Dia macam ni juga. Tu, tapi cikgu nak kamu dapat buat yang ni dulu. Okey, habis dah masa. Dia tak kisah. Step dia sama je. Sebab tu cikgu tunjuk yang ni. Okey, jadi cikgu nak selesaikan soalan di hadapan. Okey, masing-masing tengah tengok ke? Ya. Okey. Ya. 6 ni sebutan serupa dia adalah 36. Manakala 4X ni sebutan dia adalah X. Tengok nota cikgu bagi ni betul-betul. Huruf duduk dekat kiri, tak ada huruf duduk dekat kanan. Jadi sekarang ni cikgu pindahkan. Cikgu pindahkan apa? Cikgu selesaikan satu-satu. Apa ni? Huruf duduk kat kiri. Huruf yang ini, cikgu tulis. Cikgu nak bagi nak kamu nampak kiri yang mana. Ini kiri, ini kanan. Ini kiri, ini kanan. Jadi 4X ni ada huruf, kita staykan dia dekat belah kiri. 1X ni dia duduk belah kanan. Kita pindahkan dia akan jadi negatif 1X. Simbol ketaksamaan. Lepas tu 36 yang tiada huruf, dia duduk belah kanan. Jadi 36 kita stay dekat sini. Yang 6 yang ini kita pindah pula. 6 ni positif, dia akan jadi negatif. Selesaikan 4X tolak 1X, kita akan dapat 3X. Lagi besar daripada 36 tolak 6, kita dapat 30. 3 dengan X, bila nombor dengan huruf duduk sebelah-sebelah, dia dalam keadaan darab ke bahagi? Darab. Darab. Darab pindah ke sebelah, dia jadi? Bahagi. Ya, jadi kita akan dapat 30/3. Kita dapatlah jawapan dia adalah 10. Ni jawapan dia. Okey. Jadi kalau kamu tengok dekat sini, cikgu gantikan simbol sama dengan jadi simbol ketaksamaan. Okey. Dah nak habis dah kelas kita. Kamu boleh tengok dekat depan. Cikgu akan tunjukkan apa yang bezanya. Okey, sebelum cikgu teruskan. Untuk muka surat ni jelas ke? Boleh faham untuk yang ni kat depan cikgu tunjuk? Boleh. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok di hadapan apa kelainan dia yang cikgu nak tunjuk ni. Okey, sekejap. Okey, apa yang bezanya? Okey, tengok kat depan. Okey, tengok kepada soalan nombor 4. Masing-masing tengok kepada soalan nombor 4. Nampak ke kat depan ni? Yang ni kena salin ni. Pak. Okey, 11Y tambah 17. Okey, jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Apa beza dia dengan yang tadi? Sama je. Sama je beza dia. Sama je. Okey. Nanti kamu nampak. Okey, ini adalah di kiri. Yang ini adalah di kanan. Jadi, bahagian kiri, kita cari dulu sebutan serupa. 157 sebutan serupa dengan 17. Sebab dua-dua tak ada huruf. 1Y sebutan serupa dengan 11Y. Okey, jadi kamu tengok ni .
Jadi untuk yang tiada huruf, kita pindahkan dia ke kanan. Untuk yang tiada huruf, pindahkan dia ke kanan. Untuk yang ada huruf, kita pindahkan dia ke kiri. Jadi 1Y ni dah memang duduk belah kiri. Jadi kita akan dapat 1Y dekat sini. 11Y ni duduk kanan. 11 ni dalam keadaan positif. Positif pindah ke sebelah dia jadi apa? Negatif. Ya, negatif 11Y. Lagi besar. Okey, sekarang yang tiada duduk kanan. 17. 157 ni kita pindah ke sana. 157 ni positif pindah ke sebelah jadi apa? Negatif. Negatif 157. Selesaikan. 1 tolak 11 dapat berapa? 1 tolak 11. Negatif 10. Okey, negatif 10Y. Simbol dia lagi besar. 17 tolak 157 dapat berapa? Negatif 150. Negatif 140. Kan? Negatif 50. Negatif 140. 150. Negatif 140. Jadi kamu tengok ni. Kamu nak pindahkan 10 ni ke sebelah. Darab pindah ke sebelah dia jadi? Bagi. Okey, negatif 140 pindah. Negatif 10. Jadi bila dekat sini dia ada simbol negatif ni. Kamu tengok ni betul-betul. Ni yang lainnya. Bila dekat sini ada simbol negatif. Yang ni dia pandang kanan. Sekarang dia berubah dia jadi pandang kiri. Tu beza dia. Jadi kita akan dapat jawapan dia macam ni. Y lagi kecil daripada kamu tekan kalkulator negatif 140 bahagi negatif 10. Kamu akan dapat 14. Tu beza dia. Kalau kamu tengok yang tadi kan. Dia tak ada negatif. 15 ni dalam keadaan positif. Jadi simbol dia tetap kekal. 3 ni dalam keadaan positif. Jadi simbol dia bila kamu alihkan 3 ni, dia dalam keadaan positif juga. Tapi, bila kamu pindahkan dia ada simbol negatif, dekat sini, arah anak panah berubah. Ingat, arah berubah. Jelas ke? Boleh faham? Boleh. Okey. Last soalan untuk hari ni. Cuba kamu selesaikan soalan di hadapan. Sekejap cikgu cari soalan. Okey, jadi cikgu nak masing-masing cuba buat soalan ni. Ni cikgu tukarlah soalan dia. 244 tambah Y sama dengan 19 tambah 16 Y. Cikgu selesaikan. Cumanya yang ini cikgu buat dia lagi besar. Okey, ni soalan yang terakhir. Cikgu bagi masa 4 minit. Ni kiri. Ni kanan. Okey, bagus. Pandai. Ramai yang dapat buat. Okey, bagus. Ada yang dah dapat buat lah. Baguslah.
Mesti Salihah ni. Bagus Salihah. Tekaan cikgu tepat. Pandai. Okey, 2 minit lagi . Okey, bagus. Ramai yang dapat buat. Okey, Ashraf Irfan, jap. Ada. Ada salah sikit. Nanti cikgu tunjuk . Okey. Masya Allah, Zarif. Ini yang lama ni, Zarif. Cikgu nak ada simbol ketaksamaan ni. Okey. Betul. Okey, jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Okey, ni soalan kita yang terakhir dah. Okey, sebelum cikgu nak buat, cikgu nak masing-masing buka dulu kamera dulu masing-masing. Buka kamera. Cikgu nak tengok kamu tengah buat ke tak. Okey, jadi cikgu akan teruskan. Kita ada soalan ni cikgu nak buat ni. Cikgu nak buat ni. Kamu kena salin betul-betul. Ni masuk exam. Cara dia masuk exam. Okey, yang tiada huruf kita bulatkan warna biru. Yang ada huruf kita bulatkan warna hijau. Okey, jadi yang warna ada huruf, yang ada huruf dia duduk belah kiri. Jadi 1Y dia dah memang duduk belah kiri. 16Y ni dia duduk kanan. Kita kena pindah dia pergi kiri. Ni positif. Dia jadi negatif 16Y. Tu cara dia. Kemudian 19 ni kita tengok yang tiada huruf kita bawa dia pergi kanan. Jadi 19 ni dah memang dekat kanan. Masalahnya 244 dia ke kiri. Positif pindah ke sebelah dia jadi negatif 244. 1 tolak 16. Kamu tekanlah kalkulator. Kamu akan dapat negatif 15Y. Lagi besar daripada kamu tekan kalkulator 19 tolak 244. Kamu akan dapat negatif 225. Sekarang ni negatif 15. Dia darab pindah ke sebelah dia jadi bahagi. Negatif 225 per negatif 15. Bila kamu pindahkan dia ada negatif. Maksudnya simbol yang tadi pandang kanan dia akan berubah jadi pandang kiri. Arah dia berubah. Arah dia berubah apabila darab tu dia ada negatif. Dia ada negatif dekat sini, negatif. Jadi bila kita bawa negatif ke sana, dia punya arah berubah. Negatif 225 bahagi negatif 15. Kamu akan dapat jawapan dia 15. Inilah jawapan dia. Boleh salin boleh salin. Itulah cara penyelesaian soalan-soalan dia. Siapa yang salah boleh salin sebagai correction. Setakat ni jelas ke? Boleh faham cikgu ajar ni? Boleh. Okey, bagus. Bagus. Okey, jadi sekarang pun dah pukul 7.30. Cikgu minta maaf lah. Dah salah silap cikgu. Kalau ada terkurang tak faham apa-apa ke, bagi tahu cikgu, bagi tahu kat WhatsApp. Jangan biarkan diri dalam keadaan tak faham. Okey, jadi sampai situ sahaja kelas kita untuk petang ni. Terima kasih semua cikgu ucapkan. Selamat berehat. Assalamualaikum. Bye. Waalaikumsalam. Bye.
Bye. Bye, Darren. Okay, bye, Izhana.